Kenapa anda tidak dibenarkan untuk meneruskan pendakian ke puncak Gunung Kinabalu? Walhal anda sudah berada di restoran Labarata ataupun di hostel Penalaban. Kenapa? Mengapa? Ingin tahu jawapannya? Terus kamu nonton channel Pendaki Solo. Selamat datang ke channel Pendaki Solo. Oke dunia, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like and share. Ada dua sebab kenapa anda tidak dibenarkan untuk meneruskan pendakian ke puncak Gunung Kinabalu walaupun anda sudah berada di Penalaban, sama ada di penginapan ataupun hostel ataupun anda sedang berada di restoran Labarata. Kita saksikan visual ini terlebih dahulu. Menyentuh balik, mengikut laporan meteorologi dia akan hujan berpanjangan, dan kalau ikut besok dia baru cuaca okey. Jadi mengikut SOP taman, bila mana cuaca hujan berangin melebihi 40 km sejam dan berkabus, kita akan tutup serta-merta pendakian selepas 3.30 pagi, melainkan dia ada perubahan cuaca sebelum 3.30 pagi. Jadi atas faktor keselamatan, maka tuan-tuan, puan-puan, saya ingin umumkan bahawa pendakian hari ini kita tutup dan tidak ada seorang pun dibenarkan mendaki. Okey? Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tidak ada yang kena hipotermia dan sebagainya. Sebab bila cuaca begini, sudah semestinya permukaan batu, granit, dia licin dan membahayakan kepada para pendaki. Jadi atas dasar itu, maka SOP yang telah dibentuk oleh pengurusan Taman-Taman Sabah, di sini saya bagi pihak pengurusan Taman-Taman Sabah ingin memaklumkan sekali lagi kepada tuan-tuan puan-puan bahwa pendakian hari ini kita tutup. Terima kasih. Yang pertama ialah keadaan alam semula jadi, iaitu faktor cuaca yang menahan anda untuk meneruskan pendakian ke puncak Low Peak yang menjadi impian setiap pendaki sama ada daripada dalam dan luar negara. Ranger yang bertugas akan membuat announcement ataupun buat pengumuman di restoran Labarata jika keadaan trek pendakian ke puncak Gunung Kinabalu itu tidak selamat untuk didaki pada hari tersebut. Seperti yang anda lihat visual sebentar tadi. Bila hujan turun pada sebelah malam ataupun tengah malam di kawasan puncak Gunung Kinabalu, ianya amat membahayakan kepada semua pendaki kerana keadaan air sama ada berlakunya banjir, berlakunya air terjun, air deras di trek pendakian yang pendaki lalui nanti. Oleh itu, ranger yang bertugas demi memastikan keselamatan pendaki akan menentukan sama ada pendakian itu dibenarkan ataupun di sebaliknya atas faktor keselamatan. Jika ianya berlaku, siapa saja akan merasa frust ataupun kecewa sebab anda semua sampai di Penalaban sahaja dan keesokan paginya anda harus turun ke Timpong Gate. Bahayanya ataupun keadaan di kawasan puncak, dekat-dekat berhampiran puncak tu, seperti visual yang anda lihat ini, iaitu air terjun, air yang deras mengalir, membahayakan kepada semua pendaki termasuk saya juga. Visual yang saya rakamkan sebelum ini menunjukkan betapa bahayanya air deras dan juga dengan keadaan cuaca yang angin kuat, hujan lebat, tambah-tambah jika ada petir, ada kilat petir, itu lagi membahayakan kepada pendaki yang melalui di kawasan puncak Gunung Kinabalu. Oleh itu, untuk anda ingin mengetahui seterusnya sebab yang kedua, teruskan menonton channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe, like and share video ini jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.
Faktor kedua, kenapa anda tidak dibenarkan untuk meneruskan pendakian ke puncak Gunung Kinabalu? Yang pertama, jika anda diserang EMS sebelum tiba di Panalaban dan berakhir dengan Panalaban, anda berehat di Panalaban dan anda tidak dibenarkan untuk terus mendaki ke puncak Gunung Kinabalu jika keadaan anda tidak stabil. Jika anda mendaki juga, bermakna anda harus menanggung risiko yang teruk, sebab EMS iaitu penyakit attitude mountain sickness memang sengsara sebenarnya. Orang yang kena EMS memang sengsara, memang ada yang loyal, ada yang kepala sakit, ada yang badan-badan sengal, lemah, badan akan jadi lemah. Macam mana nak mendaki ke puncak Gunung Kinabalu kan? So ubatnya ialah turun ke bawah dan ianya akan kembali normal. Yang kedua, faktor kesihatan. Jika kesihatan tidak memberangsangkan, seperti anda mendapat demam, ceret-beret ketika sampai di Panalaban, serangnya anda tak mampu lagi dah nak mendaki ke puncak. Anda nak turun terus tak dapat sebab dengan keadaan cuaca yang yalah, kita biasanya sekarang ni dah tak dibenarkan untuk mendaki pada waktu malam untuk turun kan. So anda berehat di Panalaban dan keesokan paginya kena turun. Yang ketiga, faktor fizikal anda sendiri. Jika anda terlalu penat, dah kataran mental habis dah, tak boleh nak buat apa dah, down habis, fizikal anda rasa anda tak mampu lagi dah nak naik ke puncak, memang tak boleh naik dah. Yang keempat, anda mendaki terlalu perlahan. Jika daripada Timpo Hongkit anda mendaki pukul 9 pagi, anda tiba di Panalaban pukul 8 malam, macam mana untuk meneruskan pendakian jam 1 ke 2 pagi untuk meneruskan ke puncak? Pukul berapa nak sampai ke puncak? Sebab bila anda sampai di mendaki, jika anda mendaki juga sampai di checkpoint saya selepas pukul 5 pagi, anda sudah tidak dibenarkan mendaki ke puncak. So kerana anda terlambat, turun sajalah, memang tak boleh. Itu cut off time daripada Kinabalu 4. Maksimum tiba di saya hendaklah pukul 5 pagi. Pukul 5 1 minit turun, tak boleh lagi. Sebab anda, perjalanan anda atau pendakian anda tu terlalu lambat. Biasanya untuk sampai di checkpoint saya ialah pukul 4 pagi, pukul 3.30 pagi ataupun pukul 4.30 pagi. Jika anda tambah pukul 5, pukul 6 pagi baru sampai di checkpoint, pukul berapa nak sampai di spot dan pukul berapa nak sampai di Timpo Hongkit balik. Itulah dua faktor utama yang menyebabkan anda tidak dibenarkan mendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Tetapi jangan lupa subscribe, like and share channel Pendaki Solo. Untuk info-info seterusnya, saya akan paparkan di channel Pendaki Solo. Oleh itu, jangan lupa tekan loceng sebelah kanan bagi mengetahui video-video terkini ataupun info-info terkini yang saya akan paparkan kepada anda semua pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.